Itu kita tak mau makanan kita membazir. Jadi kalau kita edar lewat, kita tak tahu peserta kita berapa banyak. Dan kalau kita kupon tu kita buat 500, tiba-tiba peserta kita dah 600. Masa bila kita nak cover yang lagi 100 tu, kupon tu sepatutnya diedarkan masa pendaftaran, baru kita tahu jumlah peserta kita. Jadi cukup tak cukup, masa tu kita tahu, kita boleh buat dah update setiap. Tak cukup berapa banyak, kita akan tambah. Bila kita edar lewat, mana tadi biar sampai time makan baru kita nak edar, kita tak tahu jumlah macam mana. Kalau cukup tak apa. Masalahnya kalau tak cukup, mana kita nak pergi cari benda tu? Sepatutnya seelok-eloknya lah. Cadangan saya kita edar kupon masa awal, sama ada melalui ketua blok ataupun melalui pendaftaran. Dan tujuan utama kita buat kupon tu, kita nak pastikan makanan kita jangan membazir dan cukup untuk peserta. Yang tu yang penting. Bukan mana kita suka-suka buat 500, kita suka-suka buat 600, tiba-tiba peserta ada 200 orang membazir. Mana bila kita edar kupon awal, kita tahu dah banyak mana. Tak cukup, kita dan tambah. Kalau lebih pun kita buat yang mana-mana cukup. Kalau lebih sikit sudah, jangan membazir. Kupon kira banyak salah. Sekali dengan kadang-kadang semua. Jadi dengan idaman, dengan yang kita undang, bongkos koridor itu, lebih kurang anggaran kita dalam 500 orang. Boleh kita buat kupon itu dan kita edar awal. Mana kalau lebih, kita dah nak ditambah. Biar kita kupon awal itu, kita nak pergi masa tengah hari, kita pergi masa awal. Mana kita betul-betul akan tahu, bisa idaman akan tahu, cukup tak cukup. Kalau tak cukup, kita akan tambah. Kita akan malu awal. Kalau kita bagi lewat, mana kita tak ada nak buat lah benda tu. Maksud tujuan itu, anggaran lebih kurang, kesemua lah 500. Sekali dengan keputusan. Tak termasuk belajar Turki. Yang tu kita lihat pula. Cuma dia punya gambaran, saya minta Akifah ataupun Amir untuk jadual. Kita jadual dulu. Sebab kita ada korban lah. Korban sekarang kami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan kemasyarakatan bersama dengan NGO di Malaysia. Jadi host dia yang mereka asrama yang mereka tinggali di Alustar di Universiti Al-Bukhari bersama dengan masyarakat Malaysia. Maksudnya mereka tak nak dilayan seperti pelancong lah. Maksudnya mereka nak melihat kehidupan sebenar rakyat Malaysia. Jadi saya cadangkan 3 tempat ni lah. Salah satunya ialah di kawasan ni yang mana telah dicadangkan kepada saya oleh Ustaz Kamarudin. Jadi yang akan hadir ni sebanyak 2 kali, iaitu pada 27 hari bulan dan 10 hari bulan. Sambutan ke yang grand-grand ke apa kan, tak perlu lah. Cuci tangan lah. Saya datang cuci tangan. Bukan. Jadi secara gambaran dia begitulah. Dan saya rasa antara idea yang saya cadangkan, saya berikan kepada pelajar wakil daripada Turki ni, kerana mereka juga ialah bernaung di bawah salah satu NGO di Turki ni. Apa nama NGO kan? Saya pun tak kerti nak sebut bahasa Turki. Jadi apa yang saya cadangkan, mungkin antara objektif program kita ni ialah membuka mata mungkin belia-belia kita yang berada di kawasan ni, di flat ni secara khusus, kepada dunia yang lebih luas lah. Maksudnya jika ada pihak international yang hadir ke sini, kemudian mungkin kita boleh libatkan pelajar-pelajar kita di sekolah rendah atau sekolah menengah. Jadi mungkin nanti melalui interaksi itu belia-belia yang ada di sini boleh buka mata bahawa dunia ni bukan sekadar sungai tani. Dunia ni luas lagi. Ada negara-negara lain mungkin mereka pun mungkin nanti boleh tanam cita-cita untuk mengembara ke dunia-dunia yang lain. Jadi mungkin daripada interaksi tersebut
saya cadangkan antara program-program aktiviti yang kita jalankan ialah program buka minda, mengenali dunia-dunia lain, kebudayaan lain yang ada selain daripada komuniti Sungai Petani ataupun komuniti Malaysia. Ini yang saya cadangkan. Sebenarnya mereka pun dah pesan tak perlu sediakan makanan untuk diorang, kerana diorang akan makan bungkus kan. So diorang datang semata-mata untuk untuk buat aktiviti lah, tapi kalau kata nak buat jamuan itu terpulang kepada jawatan kuasa lah. Itu terpulang. Jadi ini saja yang cara ringkas ya. Mungkin aktiviti itu mungkin saya minta saudari Afifah untuk terangkan cadangan aktiviti itu. Maaf saya tak ada. Sebelum ni kami dah turun untuk bincang aktiviti bersama ketua-ketua blok G dengan blok H dengan Abilam sekali. Untuk cadangan tentatif kita disebabkan pelajar Turki sampai pada jam 10.30 pagi. Jadi kalau kita nak tunggu pelajar Turki untuk mulakan program memang lambat lah. Jadi dalam tentatif yang saya edarkan tadi tu, saya ada edit masa mula 8 pagi, insyaAllah kita akan mula dengan pendaftaran. Kita akan mula 8 pagi. Aktiviti akan berlangsung sampai 1 hari lah. Jadi sepanjang 8 pagi hingga 1 sebenarnya pakai keluar lah kita senang profit untuk sihatkan badan. Kemudian kalau ikutkan aktiviti yang kita cadangkan, aktiviti ada 3 aktiviti serentak akan berlaku serentak. Yang pertama, gotong royong memasak. Ketua memasak ialah Pak Cik Rosman. Cik Rosman Kasim. Katanya hutan memasak kat sini lah. Pak Cik Rosman ada tak kat sini? Okey, aktiviti yang kedua sukaneka. Sukaneka ni kita akan jemput kanak-kanak, semua penduduk flat lah. Pakcik-pakcik yang nak main sukaneka pun boleh dialu-alukan. Kita akan sukaneka ni kita akan main bersama dengan pelajar Turki lah. Sukaneka yang kita cadangkan bincang dengan Cik Suraya hari dulu. Memang sukaneka ni memang popular lah dekat sini ya. Kita ada cadangkan beberapa sukan yang kita boleh main dan mudah untuk kita boleh buat kerja tu yang makan. Minta maaf lah sebab saya salah Ella sini. Untuk yang dapat kupon tu sahaja yang dapat makanan. Jadi kita dah bincang dan kita sepakat untuk keluarkan 500 kupon. 500 kupon. Siapa yang datang buat aktiviti bersihkan flat, siapa yang datang untuk gotong royong memasak, siapa yang terlibat dengan aktiviti sukaneka, baru kita ambil nama. Adalah pemantau-pemantau setiap blok. Dah ada amaran ni, yang turun buat kerja dia dapat kupon. Pihak UKAS akan sediakan kupon, akan sediakan poster dan banner. InsyaAllah kita akan hantar dalam lusa kot, supaya printing bendera Turki dapat banyak lah. Bendera Turki. Kalau kita nak Saya Bibi'ah Bayanamu, Ustaz daripada wakil dari masjid, wakil daripada Minut Usaha Bangsa Naik Kedah dan Yayasan. Ada, saya ragu minta maaf banyak. Jadi kepada semua daripada pengurusi KRT dan ahli jawatan kuasa KRT Flat Damai 1, dan satu lagi kepada semua penduduk ketua blok yang mana yang terlibat pada malam ni, Wakil Surau Anur, Imam Anur daripada Surau Anur, terima kasih banyak-banyak. Saya Zainab binti Hussein, pengurusi JTP Zon 12 NPSP
merupakan fungsi baru lah kalau kata kat sini orang tua bagi JKT. Jadi orang kata untuk makluman kenapa kita tak berbincang, bukan kita tak berbincang, kita nak bincang macam mana cara, macam mana kita nak dapatkan dana. Sebab untuk pertama semua program kemarin yang kita buat di bawah sayang PPR Bayanahu, inisiatif kita untuk menolong. Sebab apa? Grup Unggas dan juga sayang PPR Bayanahu ni kita sukarela. Bukan kata dari segi jawatan, melalui jawatan DPP ke, melalui siapa ke, tak. Kita semua ni merupakan sukarelawan. Jadi yang kami Dan saya pun cadang gitu juga bahawa mereka ni kita belasah sungguh supaya mereka memahami tentang sosial ni bukanlah semudah itu. Mungkinlah di Turki itu, besar di Turki tahulah kan keadaan orang kita pergi Turki balik, bagus dari segi kebersihan. Kalau dia main sini semuanya itu pendedahan bagi dia lah. Cuma kita bincang juga bukan nak memalukan masyarakat di Bayanahu. Ini sebagai satu suntikan semangat. Kita nak bawa semua fikirkan soal apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Dia tak boleh nak, dia jadi macam satu kebiasaan. Jadi sekumpulnya bila ada international program kita buat di sini, kita bawa student daripada luar negara, contohnya Turki yang kata kawasan ini cukup cantik, bersih apa semua, kita pun terang pergi melawat sana. Sekurang-kurangnya ini di antara jalan kita nak supaya masyarakat ini dia melonjak lebih jauh lagi. Baik. Fokus yang tadi dia makan lah, makan tu dah buat kerja letih apa semua, makan tu menjadi agenda. Mak apa-apa pun utamanya kita buat gotong royong ni memanglah bila keluar dagang ayam tu perlu banyak lah. Tadi bila dagang kita minum ayam, dagang minum ayam, bukan untuk sejawatnya. Itu ayam. Tak nasi tu jalan memanglah sampai ke muncak, itu memang dapat. Jadi ada cadangan nak buat gotong royong. Jadi kita nak bincang dengan Mandir, apakah gotong royong tu kita gotong royong masakan pun dia boleh tak terganggu dengan gotong royong kebersihan tu. Tapi semua apakah fokus pada gotong royong masakan, kebersihan kita tak fokus juga. Jadi perbincangan malam ni patutnya kena maklum pada pengurusi. Lain kalau nak mesra apa pun sebagai maklum kan, bukan kita nak kita tu ni, tapi sekurang-kurangnya pihak surau yang saya hormati yang berbahagia Ustaz Kamarudin, yang saya kenal lama lah sejak dari Unggas, walaupun dia belum kita belum dia insyaAllah. Jadi sejauh Ustaz masjid Cikgu Usul, Cikgu Sam ini timbalan pengurusi akan beliau masjid, saudara Tuan dari Unggas, Cikgu Anwar, Setiausaha NGO Sayang Bayanahu, Sayang Sungai Petani, tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya bagi pihak Masjid Sultan Abdul Halim ucapkan terima kasih pada semua, terutamanya Ustaz Kamarudin lah yang telah memaklumkan kepada kami bahawa ada satu program di Bayanahu. Sebenarnya sebelum ini kami tak tahu apapun, tak apa, itu tak penting. Pada yang lepas yang kita nak tengok, kita tengok ke hadapan. Jadi saya dimaklumkan oleh Ustaz Kamarudin pada hari Jumaat lepas bahawa ada satu program di sini yang di mana akan diadakan bersama dengan Unggas, dengan Sayang Sungai Petani, ataupun lebih dekat lagi dipanggil Sayang Bayanahu, dan juga lah komuniti setempat di sini. Jadi saya ucap banyak terima kasih kepada Ustaz Kamarudin. Bila disebut Bayanahu, kita sebut sebagai masjid. Bayanahu ni di bawah karya Masjid Sultan Abdul Halim, di mana di bawah masjid ni kita ada 7 surau, dan di Bayanahu ni ada 2 surau. Jadi bila sebut Bayanahu, memang setiap kali bila sebut Bayanahu, kita memang dari pihak masjid bergerak sangatlah nak melibatkan diri masjid. Apa kita bertambah dalam salam. Jadi dalam salam kami program PKK, kita dalam salam untuk memberi sokongan terutama yang melibatkan surau lah.
Tapi kalau penuntut minta pun kita salah kepada bincang. Itu atas inisiatif kita untuk kita tengok anak banyak di Masjid Tamaria Jaya. Jadi berbalik kepada makanan itu, saya sebab berhentukan nak bergotong royong ke tak apa, jadi kita topak saja daripada yang Ustaz Kamarudin dan apa-apa perkembangan yang lain. Satu, ada imam di sini, mungkin dia boleh fokus banyak lagi di sini. InsyaAllah kita akan berdoa, kita akan berusaha ke arah yang lebih baik. Terima kasih Haji Fadil dengan Ibu Anwar. Meskipun mereka nak imam ni orang PPR, saya pun kata orang duduk PPR ni lebih tahu realiti daripada orang yang di luar PPR. Jadi kita harap dia memberikan keutamaan di sini kan. Alhamdulillah IDP turun sebagai besarnya untuk bersama kita di sini. Imam kita tak sihat, ada kehuzuran sikit, jadi tak dapat sama-sama kita, insyaAllah kita memberi pendidikan, memberi satu cetusan rasa minda kepada sesiapa saja, sama ada kanak-kanak ke, orang dewasa ke ataupun remaja ke, tentang kehadiran mereka. Sebab itulah saya beri cadangan awal kepada Cik Afifah tadi, kalau boleh kita buat satu program yang bersifat pendidikan tu, supaya kalau sekadar kita fokus dia nak membersihkan kawasan, jadi dia mungkin kurang interaksi, kurang bersembang. Jadi bersih-bersih yang dia akan buat kerja, biasa dia akan buat kerja, mungkin yang dapat manfaatnya ialah pelajar Turki tersebut. Dia kata okey, kita ada pengalaman membersihkan kawasan setempat di Malaysia, dia akan bawa balik negara dia dan dia akan ambil manfaat dari situ berdasarkan apa yang difikirkan. Tetapi rugi untuk kita, belia-belia kita kat sini, kanak-kanak kita kat sini yang mungkin kita boleh ambil manfaat daripada pelajar ni. Mungkin masa berinteraksi itu dalam sukan ekal tu, mungkin ada cetusan rupanya ada negara nama Turki. Mungkin saya pun nak pergi belajar di sana nanti. Jadi yang tu mungkin manfaat yang boleh kita ambil lah. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi tu, keputusan akhir saya letak kepada jawatan kuasa Ustaz Kamarudin dan lain-lain. Yang ini cuma cadangan kita lah. Kalau rasa tidak sesuai untuk diadakan sesi macam bersifat pendidikan, jadi sukan ekal dan sebagainya, kita fokus pada gotong royong saja pun tak ada masalah kan? Kita fleksibel, kita boleh ikut. So jadual ni dia tak tetap, dia tak mutamat kan? Malam ni boleh mutamatkan. Itu saja. Dia tengok, masyarakat Malaysia dia buat gotong royong hari cuti macam ni umumnya, turun ramai-ramai, main sapu-sapu, main semua, buat gotong royong beramai-ramai. Itu interaksi yang kita boleh tontonkan, betul tak? Inisiatif. Why? Salah satu sebab apa? Bila waktu gotong royong ni kita melibatkan idaman, PSP, jabatan-jabatan kerajaan, baik dengan orang kita menuju setempat ambil inisiatif. Kita tak ukur ni sekarang hidup, okey, kita mohonkan dekat orang flat bayaran. Dan saya juga malam ni kebetulan saya di TPR 2 bayaran flat bayaran 2, saya duduk di situ. Kalau kata tanya Ustaz Kamarudin interview saya 2 hari lepas, rasa apa mengaji tinggi-tinggi memang yang kita harap. Sebab apa? Bila nak gotong royong, lepas tu nak masak pula, memang tak ada. Sebab apa? Yang ada tu untuk pengetahuan daripada pihak UNGAS dan juga saya PPR sendiri lah. Saya nak cerita kan, dia pun macam dengan taman-taman lain juga lah, serupa tu lah. Yang tu ada tu pribadi muka tu lah. Kalau tu ada pun tu imam dengan setiap usaha dengan pendahari. Tu ya yang ada. Lepas tu main KRT, ada juga kuasa KRT. Betul tak? Walaupun pihak masjid sudah memaklumkan awal tentang program ini, seperti yang disebutkan oleh Tuan Yusuf tadi, sebenarnya dah buat dan teruskan juga. Jadi yang saya minta sekarang, kita hampir pukul 11 malam, bila nak kita fokus apa yang maudhu tajuk perbincangan kita, apa yang nak kita putuskan pada malam ini. Kerugian atau kenai mak dia apa Ustaz Kamarudin dia kenai dari saya dah mikah lagi kenai dari dia saya dah start ni tak salah apa. Tapi kita apa yang kita nak buat ni yang benarnya, tadi saya nampak ada tentative program
apa kata kalau kita murnikan kritik tersebut satu persatu, baru kita mudah. Lepas ni kita ambil hal-hal lain senang kan. Jadi kita itu tadi yang dalam pertama kan. Jadi yang untuk ni kita baru set lah, baru satu. Jadi kita ada. So 7.30 pendaftaran, 7.45 sampai pukul 8, 8.30. Okey. Kalau macam tu 7.30 sampai pukul 8 kita buat pendaftaran. Lepas tu start pukul 8 sampai 8.30 kita senam aerobik sikit. Okey, kita sementara kita nak tunggu tu. Kalau kata ni tadi kita ada daripada pendaftaran sebenarnya. Okey. Jadi 8.30 sampai ke pukul 11.30 kita gotong royong. Okey, lepas tu 1 jam untuk pertandingan mewarna. Sementara tunggu makan tengah hari. Sampai 12.30 lah. Kita bajet macam tu sampai 12.30 ataupun 12 maksimal. Jadi 12.45 kita kumpul balik semua. Lepas tu mungkin ada sikit ucapan daripada tugas ataupun wakil daripada sayang apa semua. Lepas tu kita makan, solat Zuhur. Lepas tu kita tak fokus pun gotong royong tu sebab flat main lama ni besar. Bawa kereta semua kita. Saya tengok banyak macam kalau ni nak buat kata tak bawa hantar ya. Tapi juga daripada tempat nak main tu jom buat lah motor pun. Kita tak fokus ada motor nak kelompok ni atau macam bulan-bulan bahagian. So saya takut nanti bila dia orang dah sampai dia orang tu bingung-bingung. Berapa orang nak ikut berapa orang lagi jadi macam ibu-ibu itu tak sama betul tu. Maksudnya kita nak tunggu. Tadi kita nak buat pertandingan warna phase 11.30 ni mungkin akan jadi masalah. Sebab dia orang sampai phase 10.30 sejak dia orang betul royong. Maksudnya kita buat lah lepas phase 6 lebih kalau nak buat habis tu kita tak tahu 500. Nak tanya yang tua. Okey, jadi bab makan sebab apa? Ahli atau masjid mereka nak kena tahu juga estimate dia berapa. Sebab apa macam tadi, macam Pak Imam Abang, dia berapa juga. Kalau boleh sagi habak 500, sagi jadi 600, nak buat macam mana tu. Jadi benda tu kita nak kata macam mana, insya-Allah nanti kita bandingkan. Terima kasih banyak-banyak kepada terima kasih. Dan di surau kita anjurkan buat pada ayat pertama. Dan ayat kedua, semua petugas-petugas itu akan datang ke masjid untuk membaca gotong royong korban masjid. Pada tahun ini insyaAllah hari muda Ekrom ataupun Milah kita akan buat kekorbannya untuk itu makan menggunakan ananda yang ramai. Jadi kalau kita nak buat di sini ayat pertama itu dialur-alurkan dia pulanglah berbang dalam ayat 20 ekor teruk dia hubungan ada perempuan kita buat jauh. Jadi saya pun setujulah kalau cadangan ayat pertama tu buat di sini dengan tempat makan ada orang macam apa sebab semua surau sekitar di Taman Raja ni mengadakan korban pada hari yang pertama. Itu kan? Itu yang sekong daripada hari lah. Ikut juga tim ni tengok kalau boleh dapat hadiah lagi tu dia akan maklum punya lah untuk tambah lagi lembu. Saya nak tengok dari mana-mana. Nanti kita akan dapat maklumat yang terkini nanti lah. InsyaAllah kalau 2 ekor 3 ekor dia masuk dia akan meriah lah sikit. Jadi ada yang lain-lain yang kecil lah, yang Hasan. Saya pun tidak mau kirim masak sebab saya tak maklumkan kepada pendengar saya. Saya tak berani kata membuat kirim masak. Orang macam orang pun sekiranya komuniti yang berdekatan ini memerlukan kata-kata perkhidmatan yang berkaitan dengan maktab ataupun IPG, tidak ada masalah, saya akan bawa balik dan kita akan berbincangkan dari sudut komuniti. Dan sementara rakan-rakan kita dari kalangan guru sudah faham bahawa fungsi IPG bagi Suria Madani ini telah berubah fungsi daripada fungsi latihan guru asas kepada latihan lanjutan. Yang
Yang keduanya, saya juga mewakili NGO Grace. NGO Grace memberi peruntukan kepada saya di kawasan Kuala Muda ini untuk seekor lembu. Dan walau macam mana pun saya tak boleh buat keputusan untuk malam ni lah Tuan Janak. Saya kena maklumkan kepada fungsi Grace dah untuk mendapat persetujuan untuk meletakkan lembu itu di mana. Sebab dalam tempoh masa 2 hari saya diminta membuat tinjauan. 24 hari bulan kita akan membuat keputusan itu. Sekiranya insyaAllah saya akan membuat cadangan ini. Sekiranya dipersetujui, saya akan maklumkanlah sama ada kepada Puan Janak. Setakat ini saya dah nombor kontak lah. Yang lain-lain insyaAllah kalau kata apa-apa kita akan bekerjasama lagi untuk masa-masa hadapan. Walau macam mana pun semalam saya tak terlibat Puan Janak. Walau macam mana pun NGO yang semalam itu adalah sebahagiannya saya turut berserta. Saya ingat itu saja daripada saya dan saya ucapkan terima kasih dan insyaAllah pun di sekolah saya. Jadi pihak sekolah pun ada buat titipan untuk menambahkan dana mereka nak lanjut belajar ke UKM, dan saya difahamkan sudah Fazil, suami beras cikgu yang ada di sekolah saya pun dah panjangkan ke sekolah menengah Khajuari buat pengurutan sana, dan tiket pun cikgu sekolah saya tu dah Puan Rohani tolong belikan tiket bas insya-Allah. Sebenarnya dari segi itu dah lepas. Walaupun kalaulah ada lagi dana untuk tambah kewangan untuk tuan-tuan dan puan-puan, memanglah keluarga yang apa tadi adik ni tadi ni syuhada ni memang doa sangatlah kan, nak bayar dia mendaftar pun tak ada. Jadi dengan kutipan-kutipan tu dah memadai lah untuk pendaftaran. Tapi untuk dia dapat beasiswa ke ataupun pinjaman makan masa juga. Jadi di Kuala Lumpur atau Pahang ataupun belanjaan yang besar dan penggunaan lain-lain lah macam laptop dan sebagainya diperlukan juga kepada dia untuk membuat kerja khusus sebagainya. Jadi saya maklumkan kalau dari pihak ni keluarga Nur Syahada ni supaya dapatlah mana-mana pihak membantu menambahkan dana kewangan bagi meringankan kewangan keluarga tersebut, insya-Allah. Terima kasih.